Selamat pagi, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati sekalian, segala puji-pujian kepada Yang Maha Esa kerana limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum pada pagi yang indah ini. Saya Sanjeev Nayak, anak lelaki Ravi Kumar, selaku moderator anda pada hari ini. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya beralih dan memperkenalkan ahli-ahli panel kita, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tentang topik bicara forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita ialah LGBT dalam norma kehidupan masyarakat. Pada era globalisasi masa kini, kita menyaksikan kemeluk yang berhadapan dengan senario tentang pemilihan suatu pemikiran yang sistematik mengenai sesuatu ilmu pengetahuan. Generasi muda hari ini diseru memperlengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan yang mendalam bagi membolehkan mereka bersaing bagi menghadapi kehidupan yang lebih mencabar. Baiklah, sidang hadirin sekalian, sebelum kita mengupas topik ini dengan lebih lanjut, eloklah kita berkenalan dengan ahli-ahli panel kita yang segak tanpa lagi bergaya pada hari ini. Baiklah, ahli panel pencadang kita pada hari ini ialah saudara Anas, saudara Haris, saudara Ikmal dan akhir sekali saudara Syahizu. Manakala ahli pembangkang kita pada hari ini ialah saudara Amirul Aiman, saudara Alif, Hafiz, saudara Afif dan akhir sekali saudara Amir Bazli. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, baiklah, tanpa membuang masa, izinkan saya membuka tirai forum kita dengan menjemput ahli panel kita pertama, saudara Anas dari pihak pencadang untuk membentangkan hujah beliau. Majlis mempersilakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Assalamualaikum. Sejak kebelakangan ini, golongan LGBT berleluasa di Malaysia. Sebagai contoh, beberapa kumpulan LGBT telah melakukan perhimpunan di dataran mereka. Tindakan mereka ini dianggap sangat biadab oleh kerajaan dan masyarakat. Islam sangat tegas terhadap golongan LGBT di mana di dalam Al-Quran telah menceritakan laknat kepada golongan LGBT. Golongan LGBT ini melanggar fitrah manusia seadanya di mana seorang lelaki itu tidak sepatutnya menyerupai wanita dan sebaliknya. Oleh sebab itu, kerajaan hendaklah memperkuat kuasakan undang-undang agar dapat membateras masalah ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Anas di atas penjelasan sebentar tadi. Seterusnya, saya menjemput panel kedua saudara Amirul Aiman dari pihak pembangkang untuk membentangkan hujah beliau. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum kepada semua ahli panel pencadang dan pembangkang. Terima kasih kepada saudara moderator Encik Sanjeev Nayak dan ahli panel yang saya hormati atas peluang ini untuk memandangkan perspektif masyarakat terhadap golongan LGBT. Seperti kata Encik Anas, LGBT membuat himpunan besar-besaran sehingga menimbulkan kekecohan. Namun besar bahawa terjadinya perkara ini atas faktor pandangan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat beranggapan bahawa ini tidak ayat dengan baik. Namun kita sebagai manusia, kita perlu ada rasa belas kasihan kepada orang lain dan membantu mereka ke jalan betul tanpa perlu adanya sebarang kekasaran. Tidak perlu untuk kita memandang mereka dengan pandangan penuh. Golongan ini merupakan golongan yang wujud secara tragis dan memerlukan bimbingan orang sekeliling untuk mengubah mereka ke jalan yang benar. Kerana atas tindakan seseorang itu akan memberi impak kepada orang lain seperti setitik nila kasus pelanggar. Oleh itu, bimbinglah mereka ke jalan benar seperti tuntutan agama dan mungkar. Dan hentikan hinaan terhadap mereka untuk kebaikan diri kita sendiri. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Ya, terima kasih saudara Amirul Aiman di atas penjelasan sebentar tadi. Seterusnya, saya menjemput panel ketiga saudara Haris dari pihak pencadang untuk membentangkan hujah beliau. Majlis mempersilakan. Okay. Terima kasih kepada moderator kita. Jadi pada pendapat saya, golongan LGBT ini tidak menimbulkan sebarang masalah selagi mereka tidak melakukan sebarang tindakan yang ekstrim. Sebaliknya, saya rasa golongan tersebut mampu memberi sumbangan kepada negara kita seperti masyarakat yang lain. Tetapi disebabkan mereka dalam golongan tersebut, mereka menerima banyak cabaran kerana golongan ini tidak diterima oleh sebahagian besar masyarakat. Namun begitu, cabaran tersebut mampu bantu mereka dalam menyumbang sosioekonomi negara. Kesimpulannya, golongan LGBT ini mampu memberi sumbangan dari segi sosioekonomi walaupun mereka mempunyai pemikiran yang berbeza. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Haris di atas penjelasan sebentar tadi. Seterusnya, saya menjemput panel keempat saudara Alif dari pihak pembangkang untuk membentangkan hujah beliau. Majlis mempersilakan.
Terima kasih saudara moderator yang sigap bestari. Baiklah, apa yang dikatakan oleh saudara Haris bahawa golongan LGBT ini memacu pembangunan sosio-ekonomi negara semestinya tidak dapat disangkal pandangan tersebut kerana apa yang diperkatakan adalah benar dan nyata. Tapi di sini kita mesti faham bahawa sebesar mana impak sumbangan tenaga kerja kepada sosio-ekonomi negara tidaklah kesemuanya adalah daripada golongan LGBT. Malahan, masih terdapat ramai tenaga buruh yang boleh diguna pakai untuk memacu pembangunan negara. Sebagai contoh, tenaga buruh daripada warga asing. Maka bagi saya sendiri bahawa golongan LGBT ini tidak boleh terus dipertahankan, malahan disokong kegiatannya kerana amat bertentangan dengan hukum agama Islam sendiri. Walaupun terdapat kesamarataan dalam kandungan falsafah, tapi itu tidak menjadikan golongan LGBT ini termaktub dalam tenaga kerja yang amat dikehendaki dan diperlukan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih saudara Alif di atas penjelasan sebentar tadi. Seterusnya, saya menjemput panel kelima saudara Ikmal dari pihak pencadang untuk membentangkan hujah beliau. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator kerana telah menjemput saya untuk berhujah pada hari ini dan tidak dilupakan juga yang saya hormati pada panel sekalian. Kesan yang dibawa oleh golongan LGBT ini benar-benar mampu merosakkan budaya hidup masyarakat, terutamanya dari aspek akhlak dan tingkah laku dan juga dari aspek kesihatan. Terdapat beberapa kajian yang dilakukan mendapati bahawa remaja terlibat dengan LGBT mempunyai risiko tinggi untuk terlibat dengan tingkah laku berisiko dan mempunyai masalah kesihatan mental berbanding dengan remaja normal. Seterusnya dari aspek kesihatan pula, aktiviti yang dilakukan oleh golongan ini telah membawa kepada penyebaran pelbagai penyakit berjangkit seperti HIV dan AIDS dan seterusnya boleh menyebabkan kematian dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Ya, terima kasih saudara Ikmal di atas penjelasan sebentar tadi. Seterusnya, saya menjemput panel ke-6 saudara Amin dari pihak pembangkang untuk membentangkan hujah beliau. Majlis mempersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara moderator dan ahli panel serta hadirin yang dihormati sekalian. Banyak betulnya apa yang dikatakan oleh saudara Ikmal itu. Namun, golongan ini tidak semestinya seorang yang mempunyai niat buruk atau jahat. Perkara sebegini berlaku mungkin kerana mereka terdapat banyak masalah agama sejak daripada kecil. Jadi, kita sebagai masyarakat prihatin haruslah membantu mereka yang mengalami masalah ini dengan lebih cekap. Golongan ini juga mungkin ada bagusnya. Seperti contoh, mereka ramai dalam golongan mereka ini berjaya dalam bisnes perniagaan yang mana mungkin boleh membantu masyarakat lain untuk sama maju seperti mereka. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Amin di atas penjelasan sebentar tadi. Seterusnya, saya menjemput panel ke-7 saudara Syahizu dari pihak pencadang untuk membentangkan hujah beliau. Majlis mempersilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara moderator. Salam sejahtera saya titipkan buat sidang hadirin sekalian. Selaku pihak pencadang pada hari ini, saya berpendapat bahawa pihak fahaman LGBT perlu dibasmi sepenuhnya dari negara kita dengan cara yang lebih tegas. Hal ini demikian kerana golongan tersebut membawa pengaruh yang negatif terhadap mentaliti masyarakat kita. Terdapat sebahagian daripada mereka yang mulai berani menampilkan diri dan memperjuangkan hak LGBT secara terang-terangan melalui protes dan perhimpunan walaupun sudah jelas LGBT bercanggah dengan fitrah dan ajaran agama. Antara implikasi budaya LGBT ialah menyuntik fahaman hedonisme iaitu berhibur secara berlebihan sehingga mengabaikan ajaran agama dan nilai moral. Sekiranya LGBT dibiarkan menular dalam masyarakat kita, generasi muda kelak akan semakin terdedah dan menerima perbuatan tidak bermula seperti pergaulan bebas, meminum arak, pil khayal dan sebagainya. Sebagai bentuk hiburan juga. Kesimpulannya, pihak kerajaan perlu mengkaji pendekatan yang efektif untuk mencegah aktivis LGBT daripada terus merosakkan indah masyarakat kita. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih saudara Syahizu di atas penjelasan sebentar tadi. Seterusnya, saya menjemput panel ke-8 saudara Afif dari pihak pembangkang untuk membentangkan hujah beliau. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum. Terima kasih kepada saudara moderator. Pada pandangan saya, jika dilihat dari sudut pandang yang berbeza, terdapat hikmah yang berlaku atas kejadian ini. Contohnya, masyarakat bertambah sedar akan melampaunya tindakan golongan ini, lantas menentang sekeras-kerasnya perbuatan itu. Ia pula bertambah cakna terhadap tingkah laku anak-anak mereka agar tidak terlibat dengan perkara ini.
pihak berkuasa juga semakin tegas dengan meletakkan lagi undang-undang yang sedia ada. Oleh itu, pengaruh baik juga dapat dilihat dalam kalangan masyarakat atas kelahirannya golongan ini. Sekian, terima kasih daripada saya. Ya, terima kasih saudara Afif di atas penjelasan sebentar tadi. Baiklah, sekarang saya ingin memberikan peluang kepada para peserta untuk bertanyakan soalan kepada ahli panel kita. Diminta para peserta yang ingin bertanyakan soalan untuk memberitahu nama anda terlebih dahulu. Majlis mempersilakan untuk sebarang persoalan daripada anda. Baik. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amin bin Zakaria. Saya ada soalan kepada pihak pencadang. Soalan saya, dari perspektif masyarakat majmuk, bagaimana kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya menghadapi dan berinteraksi dengan golongan ini? Ya, terima kasih saudara Amin untuk soalan sebentar tadi. Untuk itu dijemput ahli panel saudara Haris mewakili pihak pencadang untuk menjawab dan memberi penerangan dengan lebih lanjut lagi. Majlis mempersilakan. Jawab soalan anda, masyarakat tidak boleh menghadap prejudis terhadap golongan ini. Sebaliknya, hendaklah dekati mereka dengan cara yang berhemah dan membimbing mereka kembali kepada fitrah asal. Masyarakat haruslah berinteraksi dengan mereka sebagaimana masyarakat berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Kita tidak patut layan mereka seperti mereka melakukan kesalahan kepada kita. Itu sahaja daripada saya. Ya, terima kasih saudara Haris untuk penerangan kepada soalan sebentar tadi. Seterusnya, adakah peserta mempunyai soalan lain yang ingin ditujukan kepada ahli panel? Majlis mempersilakan. Baik Tuan, bagaimana pula dengan golongan pedofilia? Bukankah LGBT dan juga pedofilia ini keduanya berasal daripada kecelaruan mental? Jadi patutkah kita beri layanan yang sama kepada mereka ini? Baik, terima kasih saudara Amin untuk soalan sebentar tadi. Untuk itu, dijemput ahli panel saudara Amin selaku pihak pembangkang untuk menjawab dan memberi penerangan dengan lebih lanjut lagi. Majlis mempersilakan. Terima kasih kepada saudara moderator. Benar, keduanya berasal daripada kecelaruan mental, tetapi masyarakat perlu tahu bahawa pengidap pedofilia juga perlu dibimbing dengan baik dan tidak boleh dipandang prejudis. Ini kerana tidak semua pengidap penyakit ini melakukan jenayah penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Kecelaruan mental ini boleh dirawat dan ubat, dan kecelaruan mental boleh dirawat dengan ubat dan psikoterapi. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Ya, terima kasih saudara Amir untuk penerangan kepada soalan sebentar tadi. Kesimpulannya, secara dasar perbezaan yang utama dapat dilihat dari aliran yang dibawa oleh ilmu barat dan ilmu Islam. Sumber-sumber ilmu Islam dan ilmu pengetahuan barat adalah berbeza dari segi penekanan dan susunan. Justeru, melalui ini kita boleh mengetahui dengan jelas dari mana kita mendapatkan sesuatu ilmu dan cara memperolehinya. Akhir kata, terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan isu semasa berkaitan epistemologi ini. Semoga forum ini menjadi dorongan untuk melahirkan masyarakat yang lebih prihatin terhadap isu semasa. Saya mewakili ahli panel ingin mengucapkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada hadirin yang sudi hadir pada forum hari ini. Dengan itu, berakhirlah sesi forum kita pada hari ini. Segala baik datang daripada Tuhan Yang Maha Esa, segala buruk datang daripada kelemahan kami semua. Sekian, terima kasih.